Sanli Urfa atau lebih dikenali sebagai Urfa merupakan kota para nabi yang terletak di sebelah tenggara Turki. Ada dua tempat yang menarik kalau korang pergi Urfa ni yang wajib korang singgah, iaitu di Balik Ligul dan juga Tasik Ain Zaliha. So baru-baru ni aku baru je dibawa oleh kawan Turki aku pergi ke Balik Ligul, dikenali juga sebagai Tasik Nabi Ibrahim. Sampai je kat situ korang akan nampak sebuah tasik yang besar. Dipercayai situlah tempat di mana Nabi Ibrahim dicampakkan oleh Raja Namrud seperti yang dikisahkan di dalam Al-Quran surah Al-Safat ayat 95 hingga 98. Diceritakan Nabi Ibrahim telah dijatuhkan hukuman oleh Raja Namrud di mana dia akan dibakar di dalam api yang sangat besar dan dahsyat. Pembakaran itu dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh seluruh warga kota Urfa time tu. And rakyat diorang siap bergotong royong cari kayu api tau sebab nak bakar Nabi Ibrahim. Diorang tak puas hati sebab Nabi Ibrahim dah hancurkan diorang punya Tuhan, iaitu patung bahala diorang time tu lah. Ketika Nabi Ibrahim dibawa ke atas puncak gunung, ada pengikut Raja Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau akan dibakar. Jika benar engkau ada Tuhan selain daripada Tuhan kami, maka mohonlah kepadanya. Kami ingin melihat sejauh mana kebenaran kamu." Dia kata macam tu kat Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim relax je, tenang time tu sebab dada dia dah dipenuhi dengan iman selepas peristiwa Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burung tu. Ketika beliau dicampakkan ke dalam api yang besar tu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hai api, jadilah engkau sejuk, selamat sejahtera kepada Ibrahim." So apabila Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api tu, dia tak terbakar sikit pun. Hanya rantai dan tali yang ikat tangan dia tu putus. Baju dia dengan dia punya anggota badan tak dimakan api sedikit pun. Gitu pada rasa aku. Sekarang dalam kolam tu ada banyak gila ikan. Dipercayai ikan tu adalah bara kayu api yang bertukar menjadi ikan yang suci. Sampaikan dulu ada orang nak ambil ikan tu nak makan, dia kata boleh merawat penyakit lah dulu. Tapi sekarang kawan saya kata dah tak boleh ambil lah, ada orang jaga. Korang pergi sana just boleh bagi makan ikan. Nak bagi makan tu kena bayar, lebih kurang dalam 10 hingga 30 dirham macam tu lah. Berhampiran Balik Ligul tu juga ada satu bekas perkuburan ulama terkenal Turki, Badi'uz Zaman Said Nursi. And dekat situ juga ada sebuah tasik yang menarik, iaitu Tasik Ain Zaliha. Diceritakan juga ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, puteri kepada Raja Namrud itu merasa sedih dan menangis, sehingga kan tangisan dia melimpah menjadi sebuah tasik yang besar. Selepas dia menangis, dia dikejar oleh tentera bapak dia sendiri sebab dia akui kebenaran Nabi Ibrahim. So dia pun lari dan dia pun terjun ke dalam api yang sangat besar tu dan dia berkata, "Wahai Tuhan Ibrahim, selamatkanlah aku." Orang ramai time tu terkejut sebab dia pun tak terbakar dimakan api. Tapi tasik Ain Zaliha ni lain sikit daripada tasik Nabi Ibrahim tadi yang dikatakan boleh merawat penyakit. Diorang kata siapa yang minum air tasik Ain Zaliha ni, korang menjadi buta tau. Aku tak tahu itu mitos ke apa. Lepas tu saya teruskan perjalanan ke gua kelahiran Nabi Ibrahim AS. Nak masuk dalam tu free je, tak payah kena bayar. Cuma korang kena make sure diri korang bersih and buka kasut. Nak masuk dalam tu kena tunduk sikit sebab pintu dia kecil sangat, comel lah. And space dalam tu limited lah, tak boleh ramai yang masuk. So bila korang masuk dalam tu, korang akan nampak satu pintu kaca yang besar ditunjuk mana situlah tempat kelahiran Nabi Ibrahim AS. Diceritakan juga Nabi Ibrahim dilahirkan dan ditinggalkan oleh ibu dia dalam gua tu selama seminggu. Sebab masa zaman pemerintahan Raja Namrud, dia ada bermimpi yang seorang budak lelaki masuk dalam bilik dia, ambil takhta dia dan campak. So Raja pun takut. Dia tanya kepada pembesar dia, ahli nujum dia, apakah maksud mimpi tu? Ahli nujum dia kata akan lahirnya seorang budak lelaki yang akan hancurkan dia punya kerajaan. So Raja pun suruh semua bala tentera dia pergi ke seluruh pelosok kampung, bunuh semua bayi lelaki yang baru dilahirkan dan juga ibu yang mengandung. Padahal Raja Namrud kata diri dia Tuhan, tapi asal dia goyang, asal dia takut. Nampak? Noob kat Raja. Kat dalam gua tu korang boleh solat, and dalam tu juga ada air, dikatakan air suci, korang boleh minum ataupun ambil bawa balik rumah. Tapi yang saya peliknya, bila nak keluar tu, korang tak boleh simply keluar macam biasa tau, jalan straight. Saya nampak semua orang bila nak keluar gua tu, dia mesti menunduk dan menjalan reverse ke belakang. Saya pun cari kat papan tanda, sebab apa kena buat benda tu kan, tapi tak jumpa. So nak tak nak saya pun terpaksa ikut juga macam tunduk, lepas tu nak keluar tu kena reverse ke belakang sebab takut kena marah ke apa kan, tak tahu, sebab tak tahu apa. So kalau korang tahu sebab apa diorang buat macam tu, boleh share lah. Dekat luar tu pula memang pot untuk korang ambil gambar, memang cantik gila view dia dengan masjid besar Mevlid Halilur Rahman. Lepas tu ada pula burung-burung berterbangan. Memang kena dengan jiwa saya lah time tu. Korang kalau pergi, korang memang kena ambil gambar kat situ. Lepas tu kita orang pergi hiking pula. Dekat atas puncak bukit tu ada istana tau, Istana Urfa. Kalau daripada bawah korang akan nampak dua tiang yang berdiri tegak lagi dekat situ. Dia katakan situlah tempat di mana Raja Namrud duduk dan juga tempat di mana Nabi Ibrahim AS dicampakkan. Kawan saya kata dulu boleh nak sampai ke istana, tapi sekarang dah tutup sebab ada kes orang bunuh diri. Cuba agak aku time naik Cuma kita orang naik sampai ke puncak bendera. Dekat situ ada kafe, so korang boleh lepak kat situ chill sambil layan Turkish tea, Turkish coffee. Memang kena lah, sambil layan view lah. Kau tengok daripada atas tu, korang akan nampak masjid, korang nampak Tasik Ibrahim, korang nampak Tasik Ain Zaliha. Paling best sekali korang akan nampak the whole view kota Urfa tu. Memang cantik gila. Dengan seni bina dia, korang rasa macam korang berada di zaman Mesopotamia.